Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Izan. Dan hari ini saya akan bentangkan pembentangan saya dan juga tajuk bagi term paper saya, iaitu bincangkan konsep Easter dalam agama Kristian. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Afiq bin Muhammad Rosti dengan nombor matrik 157602. Bagi konsep pengenalan bagi agama Kristian ni dia ditunjangi oleh satu konsep keimanan yang dikenali sebagai Trinity. Okey, yang pertama adalah Tuhan Bapa, yang kedua adalah Jesus Christ atau juga dikenali sebagai Tuhan Anak ataupun Nabi Isa alaihissalam dalam agama Islam, dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Jadi ketiga-tiga entiti ini tidak memiliki keserupaan, tidak memiliki sebarang kesaling hubung kaitan. Beberapa perayaan yang disambut dalam agama Kristian, okey, yang pertama termasuklah dua ni lah yang saya akan highlightkan ataupun gariskan di sini, iaitu yang pertama adalah perayaan Good Friday dan yang kedua adalah perayaan Easter. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut berkenaan dengan perayaan Easter, saya ingin tegaskan bahawa saya akan menerangkan dua perayaan utama yang dia berada dalam agama Kristian, iaitu Good Friday dan juga Easter. Mulakan dengan bahagian konsep bagi perayaan Good Friday. Good Friday merujuk kepada perkataan yang berasal daripada Good Friday ataupun kita panggil sebagai Jumaat Tuhan. Perayaan ini, perayaan Jumaat Agung dalam bahasa Melayu lah. Dipercayai sebagai memperingati kematian Jesus Christ, yang diseksa dan disalib pada hari Jumaat, Minggu Paskah lah. Tradisi perayaan Good Friday, cara diorang sambut Good Friday adalah dengan pergi ke gereja, dan pada hari itu diorang akan membaca satu doa yang dikenali sebagai doa agung kesyukuran, di mana dalam doa-doa tersebut dia menceritakan perjalanan kisah hidup Jesus Christ dan juga pengorbanan yang dilakukan oleh Jesus Christ, supaya kisah ini dijadikan teladan dan juga dijadikan iktibar kepada umat-umat Kristian. Dan jadi doa agung kesyukuran ini dia dibacakan dalam dua bentuk. Yang pertama pembacaan biasa, dan yang kedua merujuk kepada pembacaan secara nyanyian atau juga dikenali sebagai passion. Jadi terdapat juga beberapa ritual keagamaan yang telah pun beradaptasi atau berasimilasi dengan budaya masyarakat setempat ataupun masyarakat di sebuah negara. Jadi misalnya bagi contoh di Indonesia, ada gereja yang menggunakan alat muzik tradisional seperti gending-gending, di mana mereka menggunakan gending-gending ini ketika menyambut apa-apa upacara di gereja. Pengajaran yang dapat diperolehi daripada peristiwa Good Friday ini adalah arti pengorbanan, di mana kita dapat lihat sendiri Jesus Christ merelakan dirinya disalib demi menjaga kemaslahatan umat-umatnya. Jadi dekat sini kita dapat tengok daripada sudut psikologi sosial, di mana satu konsep ataupun teori ini telah pun diperkenalkan dan sangat mirip dengan contoh berkenaan dengan peristiwa ini, iaitu yang dikenali sebagai altruism. Altruism ni merujuk kepada dia mengutamakan dia ada satu perasaan di mana dia ingin membantu orang lain, membantu orang lain dan memikirkan kebahagiaan ataupun kebaikan lah kepada orang lain ataupun kepada sejagat tanpa mengharapkan balasan ataupun apa-apa imbuhan kepada dirinya sendiri. Itu dan juga tidak selfish lah ataupun tidak pentingkan diri sendiri. Itu adalah altruism. Jadi di sini kita wajar mencontohi peristiwa ini supaya kita dapat sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, di mana kalau keadaan itu memerlukan untuk kita berkorban, maka kita berkorbanlah seperti Jesus Christ yang tidak mementingkan diri sendiri. Seterusnya ini saja daripada saya untuk bahagian Good Friday. Saya akan menerangkan berkenaan dengan konsep perayaan Easter itu sendirilah. Jadi Easter atau dikenali juga sebagai Hari Paskah dalam bahasa Melayu, dia merujuk kepada hari kebangkitan semula Jesus Christ yang telah meninggal ataupun telah mati disalib. Dia dalam agama Kristian dia menyatakan bahawa selepas 3 hari disalib, iaitu pada hari Jumaat hari itu, hari Ahad minggu yang sama dia dibangkitkan semula oleh Tuhan. Jadi makna yang di kat sini adalah makna kebangkitan tersebut adalah bagi mengenangkan jasa dan sumbangan ataupun tugas-tugas yang dilakukan oleh Jesus Christ dalam menyelamatkan umatnya. Dan perayaan ini seringkali dikaitkan dengan telur. Bagi tradisi perayaan Easter sangat sinonim dengan pemberian telur. Jadi apakah yang kita tahu dengan telur tersebut? Dari mana tradisi telur tu berasal? Tradisi telur ni dia berasal dari satu puak, iaitu dinamakan sebagai puak Indo-Eropah, di mana puak ini dia menyambut tahun baru pada setiap awal musim bunga.
Jadi pada setiap awal musim bunga, mereka akan meraihkan sambutan perayaan tahun baru tersebut dengan memberikan telur, dengan memberikan telur kepada rakan-rakan, saudara mara dan sebagainya. Jadi telur tersebut bermaksud sebagai permulaan kehidupan yang baru, yang dipercayai oleh puak Indo-Eropah dan membawa berkatlah kepada mereka. Jadi secara tidak langsung, kita juga dalam agama Kristian juga disambut pada musim yang sama, iaitu pada awal musim bunga dan juga pada awal tahun barulah. Jadi hal ini menyebabkan perayaan Easter dan juga tahun baru bagi Indo-Eropah tu disekalikan, di mana mereka turut mewarisi tradisi yang diamalkan oleh puak Indo-Eropah, iaitu pemberian telur. Jadi pengajaran yang diperoleh daripada konsep perayaan Easter ini adalah mendisiplinkan kerohanian, di mana bila Tuhan dah bangkit, dah kembali bangkit, jadi waktu itu kita kena kembali dekatkan diri dengan Tuhan. Maksudnya Tuhan akan ada sentiasa dengan kita. Jadi waktu tu kita perlulah saling berinteraksi, saling berkomunikasi dengan Tuhan. Macam mana nak komunikasi dengan Tuhan? Kita kena melalui ritual keagamaan seperti sembahyang, doa, baptis dan sebagainya. Jadi ini akan mencerminkan keimanan seorang dalam agama Kristian tersebut. Yang kedua adalah umat Kristian dituntut untuk mengasihi sesama umatnya lah, ataupun sesama agama. Sebab ini telah pun dipraktikkan sendiri oleh Yesus Kristus, di mana dia tidak kira bangsa apa, tidak kira warna kulit, tidak kira latar belakang, namun asalkan dia adalah penganut agama Kristian, Yesus Kristus memberi ihsan kepada semua. Jadi agama Kristian juga, saya rumuskan bahawa agama Kristian mempunyai kemiripan yang hampir sama dengan agama Kristian, namun cuma terdapat perbezaan tauhid. Jadi walaupun berbeza tauhid, semua agama menekankan pembangunan insaniah, masyarakat, agama dan juga negara. Daripada saya, sekian, terima kasih.